Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton channel Good Garden. So hari ini kita akan membincangkan tentang salah satu isu yang biasa bagi peternakan arnab, iaitu penggunaan hijauan. So apa yang kita biasa tekankan dalam penggunaan hijauan ni biasanya adalah rumput segar dan juga hay. So, kenapa hijauan ini digunakan? Hijauan ini merupakan salah satu pilihan kepada penternak selain daripada dedak. So, seperti yang kita tahu, ada peternak yang ada masalah untuk mendapatkan dedak, especially dedak arnab tu sendiri. Since kita punya industri pun tak adalah satu industri yang besar. So, bila dijadikan pilihan, ada peternak yang menggunakan hijauan sebagai pengganti pellet, dan juga satu lagi pilihan adalah menggunakan hijauan sebagai makanan tambahan. So di sini dia ada dia punya kelebihan dan kekurangan dia sendirilah. So untuk kali ini kita akan membincangkan hijauan, iaitu dua jenis, rumput segar dan juga hay. So untuk rumput segar ni dia merupakan salah satu hijauan yang mudah didapati, di mana bila kita sebut mudah didapati ni, maknanya kita boleh dapatkan dia sama ada beli di kawasan ladang lah. So maknanya locally dia mudah kita dapat lah, sama ada kita beli ataupun kita tanam. Kelebihan hijauan ni, rumput hijauan yang segar ni, senang cerita yang kita harvest dan terus bagi kepada arnab. So kemudahan dia adalah kita boleh tanam sendiri, kita boleh dapatkan biji benih tempatan, tak perlu nak involve dengan import. So kita juga boleh menjimatkan kos. So dekat situ compare dengan kita bagi dedak. Usually kalau untuk peternakan berskala kecil, so hijauan ni merupakan option di mana dia boleh mengurangkan kos. So untuk kekurangan bagi hijauan ni adalah dari segi penyediaan dia. So untuk penyediaan ni, bagi rumput-rumput segar ni kita perlu jemur. Dan sometimes untuk rumput-rumput yang terlalu dekat dengan tanah, sometimes dia kotor, so kita boleh cuci. So jemur dan cuci. Di sini tujuan kita jemur adalah untuk kita mengurangkan risiko terhadap penyakit dan juga untuk kita mengurangkan dia punya kandungan air. So selain daripada tu, kekurangan dia adalah penyakit tadi lah. So kita punya ternakan akan mudah terdedah dengan satu penyakit yang biasa, iaitu koksidiosis. Selain daripada itu juga dari segi tenaga kerja akan lebih lah, especially untuk kita nak mengembangkan kita punya ternakan ladang. So bila kita punya ternakan dah makin banyak, kita punya demand pemakanan hijauan tu akan lagi tinggi lah. So dekat sini kebiasaan peternak bila dia dah dalam scale komersial, so dia akan convert kepada full pellet. Yang tu antara kelebihan dan kelemahan bagi rumput segar. So untuk hay, so bagi hay ni kelebihan dia, pertama dia dah datang dalam keadaan yang kering. So kita tak perlu jemur. So yang kedua, kelebihan dia, dia dari segi risiko penyakit dia kira macam minimum lah. So dia tak akan ada potensi untuk mendapatkan penyakit yang saya sebutkan tadi, iaitu koksidiosis. Dari segi penggunaan, so penggunaan yang kita ada sekarang, hay yang available, yang biasa digunakan adalah Timothy dan Alfalfa. So bila kita sebut tentang penggunaan, bila kita dah ada spesifik jenis-jenis
apa hay yang ada. So dekat sini seperti Timothy, biasanya kita lebih kepada penggunaan untuk tambahan fiber dan untuk alfalfa untuk protein. So bila kita ada spesifik penggunaan, kita akan tahu bila dan di mana kita perlu letakkan hay tersebut. So selain daripada tu, kelebihan yang ada adalah dari segi ambilan bahan kering. So dekat sini untuk hay, ambilan bahan kering dia akan lagi tinggi compare dengan kita bagi rumput segar tadi. So dekat rumput segar ni, even dia ambil 1 kilo rumput segar dengan 1 kilo hay, dari sudut ambilan bahan kering untuk hay lagi tinggi disebabkan oleh kandungan air yang rendah tadi. So untuk dekat rumput segar ni, maknanya kalau dia kenyang pun dia akan kenyang dengan air lah. So di mana biasanya di Malaysia untuk percentage air dalam rumput segar boleh pergi kepada 80%. So daripada 1 kilo yang dia makan tadi, just dia makan 200 gram je bahan kering yang ada. So selain daripada tu adalah air. So dia akan kenyang dengan air. So untuk kekurangan bagi hay, untuk hay ni kekurangan dia adalah dari segi kos. So kos dia agak tinggi compare dengan kita just tanam dan harvest kita punya rumput sendiri. So dari segi tempat penyimpanan, so tempat penyimpanan untuk hay perlu ada satu tong yang kita boleh kira kedap udara lah. So kita boleh simpan dia tak terdedah dengan udara, dia tak terdedah dengan air. Sebab kalau dia terdedah dengan air, nanti dia akan berkulat lah. So berkulat ataupun dia akan rosak lah, sebab dia asalnya memang didatangkan dalam keadaan yang kering. So selain daripada tu, hay tak boleh didapati di tempatan locally. So kebiasaannya hay kita akan import. Bila kos yang tinggi, usually kita punya margin akan lagi rendah lah disebabkan oleh cost production yang tinggi. So benda-benda macam ni biasa kita akan ambil kira. So terpulang kepada peternak, sama ada nak decide untuk penggunaan hay ataupun rumput segar, bergantung kepada keadaan semasa lah. Means kalau kita ada tenaga kerja lebih, mungkin kita boleh pergi kepada rumput segar dan kita ada facilities untuk keringkan dia lagi mudah. Since cuaca dekat Malaysia ni sometimes ada musim panas, ada musim hujan. So di sini kita tak boleh dapatkan, kalau kita pakai hijauan, kita susah nak dapatkan sumber tu secara konsisten. So setakat ni itu saja yang perkongsian untuk pemberian hijauan. Harap berguna kepada rakan-rakan peternak. So terima kasih kerana menonton.